Selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung tajuk 5 reka bentuk landscape. Sebelum ni cikgu telah terangkan sejarah perkembangan prinsip-prinsip dalam reka bentuk landscape. Jadi sekarang ni kita melihat kepada elemen-elemen reka bentuk landscape. Okey, yang pertama sekali biasanya yang digunakan ialah tumbuhan. Tumbuhan ialah elemen penting dalam reka bentuk landscape. Biasanya mesti ada tumbuhan, barulah nampak ada kehijauan di situ. Pemilihan tumbuhan bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan jalinan. Tumbuhan mempunyai fungsi fizikal dan juga estetik. Jadi kita boleh lihat di sini tumbuhan. Jika landscape kita memasukkan tumbuhan, jadi kita nampak persekitaran itu menjadi segar. Okey, seterusnya kita lihat topografi. Topografi ialah keadaan semula jadi permukaan bumi seperti tanah tinggi, tanah yang beralun-alun seperti gunung, bukit, lebam, sungai, tasik dan daratan. Topografi buatan manusia pula merujuk kepada busut kecil, perigi, batas tanaman dan juga kolam yang merupakan buatan manusia lah, kolam kan. Okey, yang perigi. Jadi kita lihat di sini topografi semula jadi dan buatan manusia saling bergantungan sebenarnya. Contohnya kita lihat dalam gambar ini Ini adalah topografi semula jadi kan, iaitu laut. Jadi sebelah taman ini pula ialah kolam renang buatan manusia. Jadi mewujudkan satu keseimbangan di situ. Seterusnya kita lihat lagi struktur. Struktur diwujudkan bagi kemudahan dan keselesaan pengguna. Jadi struktur tu boleh berbentuk batu, konkrit, boleh menggunakan kayu, logam untuk menghasilkan struktur. Contoh-contohnya boleh adakan wujudkan lorong penjalan kaki, pagar tembok bangku dan pondok. Ini adalah reka bentuk. Okey, seterusnya ialah elemen air. Air menjadi elemen estetik dan berfungsi memberikan kesan nyaman dan ketenangan. Biasanya kita lihat macam ada air terjun, kita rasa tenang kan? Dengan bunyi-bunyi percikan air tu kita boleh menenangkan fikiran. Dalam muzik-muzik pun dia boleh jadi bunyi titisan air tu boleh jadi sebagai background sound. Okey, air juga boleh digunakan untuk aktiviti rekreasi kan. Termasuklah kolam, air terjun dan pancuran air. Jadi kita lihatlah elemen-elemen ini biasanya digunakan dalam reka bentuk landscape. Tumbuhan, topografi, struktur, iaitu mewujudkan macam ada bangku, ada tempat duduk, air merupakan satu elemen yang agak penting juga. Seterusnya, kita lihat di sini pelbagai konsep iaitu landscape konsep kita boleh pilih. Contohnya mungkin ada syarikat pelancongan ataupun syarikat hartanah yang mencari pereka bentuk landscape ini untuk mereka bentuk satu kampung ataupun resort tempat penginapan yang berkonsepkan landscape Melayu ataupun berkonsepkan landscape Jepun. Jadi kita kena mengetahuinya lah di sini. Okey, terdapat pelbagai konsep di dunia ini. Namun tumpuan adalah kepada buku ini hanya memberikan tumpuan kepada landscape Melayu, Islam, Bali, Thailand, Jepun, Inggeris. Okey, jadi di sini sebab kita tinggal di Malaysia kan. Jadi dekat dengan negara-negara di sekeliling kita ialah Asia Tenggara, dekat-dekat dengan Thailand kan. Okey, jadi kita lihat di sini konsep landscape Melayu bagaimana. Berkait dengan alam semula jadi. Adalah banyak tumbuh-tumbuhan kan. Berbentuk macam mana? Berbentuk macam ada wakaf, pagar kan. Air, tanah dan tumbuhan menjadi pelengkap seni khasan landscape Melayu. Kita nampak sejak contohnya kita nampak bangunan itu, kita tahu itu bangunan berunsurkan berkonsepkan British. Ini ialah bangunan berunsurkan reka
cipta rekaan China contohnya kan. Okey. Konsep landscape Islam lah. Nah, konsep bertitik tolak daripada konsep syurga seperti yang terkandung dalam Al-Quran ya. Konsep tersebut diekspresikan dalam bentuk taman yang teduh dan dengan tumbuhan dan air. Macam biasanya ada unsur air. Okey, seterusnya konsep landscape Bali ya. Nah, ini lebih kepada macam mana? Keseimbangan antara Tuhan, alam dan sesama manusia. Kan kita boleh nampak di sini. Okey, seterusnya adalah konsep landscape Jepun. Macam mana pula Jepun? Menjurus kepada budaya dan amalan hidup Jepun. Fokus utama landscape Jepun ialah alam semula, jadi elemen penting yang ditemukan sama juga air, tumbuhan dan perhiasan kan. Okey, biasanya konsep landscape Jepun ni bangunan ataupun pagarnya rendah sedikit lah. Okey, konsep landscape Thailand. Thailand ini negara Thai ini dia lebih ketara sikit kan. Okey, berteraskan tiada batasan, unlimited kan, limitless. Okey, mereka bentuk landscape Thai lebih kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak, menekankan aspek fizikal, mental dan sosial. Kita nampak dalam gambar ini ada benda yang macam mana menunjukkan konsep Thailand, arah-arah Thailand. Okey, seterusnya konsep landscape Inggeris. Ini nampak sangat kemas. Biasanya lebih kepada ciri-ciri bersih. Kita nampak White House di Amerika Syarikat tu kan. White House bersih, kemas, rapi, segi empat. Tetapi kelihatan moden, menarik serta bergaya. Landscape-nya lebih ringkas, mudah tapi tidak membosankan. Itu antara contoh-contoh konsep. Tetapi ada lagi konsep-konsep yang lain. Tetapi buku ini hanya fokus kepada 6 konsep landscape sahaja. Seterusnya kita mengenali apa itu ergonomik. Ergonomik bermaksud sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu supaya pengguna boleh menggunakan dengan mudah dan selamat. Dari dia ada kiralah sudut-sudut yang sepatutnya digunakan untuk membina satu tembok dan sebagainya supaya memudahkan pengguna. Okey, dalam bidang landscape, ergonomik ialah kajian yang berkaitan penyusunan ruang luaran dengan mengambil kira aspek penghadang suria, pencahayaan, pengutaran semula jadi. Dari segi mesra alam juga dimasukkan. Konsep ataupun pengetahuan yang mesra alam. Okey, seterusnya. Okey, jadi ini ialah latihan. Setiap kali kita sudah belajar, mesti kita jawab soalan latihan lah supaya mengukuhkan ingatan kita tentang apa yang kita telah belajar tentang reka bentuk landscape ini. Pada muka surat 56, cikgu minta kamu salin latihan ini dalam buku latihan kamu dan jawabnya. Contohnya, prinsip apa? Elemen apa? Elemen. Konsep apa? Konsep landscape Melayu, Jepun. Elemen ni air, tumbuhan, kan? Prinsip ni dalam kelas yang sebelum ini ada keseimbangan, kan? Okey, tolong siapkan dalam buku kamu ya. Okey, mari kita lihat rumusan. Cikgu buat rumusan sedikit tentang reka bentuk landscape. Yang pertama sekali kita mengetahui bahawa sejarahnya bermula dari Taman Gantung Babylon ya. Jenisnya lembut, kejur. Lembut ini menggunakan unsur semula. Jadi kejur ini ialah binaan buatan manusia. Peranan dan fungsi. Berfungsi dalam segi mencantikkan persekitaran, ekonomi, fizikal. Okey, elemennya ada air, suhu, topografi, tumbuhan. Prinsipnya ada prinsip di situ. Mesti ada kesatuan, mesti ada fokusnya, penegasan. Konsepnya. Okey, jadi lengkaplah